start our discussion now. Okay, so for this question we go one by one, tapi saya tak pergi secara deep Maksudnya kalau jawapan orang sama semua, so kita tak payah nak discuss. Kita go through the next question sebab banyak kan. Okay, so now for question number 1, jawapan dia apa? Mana pula saya punya ni? Saya punya ni tak tahu lah. Denotate yang sekejap ya. Negatif 4 lah tu. Negatif 4. Okay, negatif 4. Sekejap saya ni hang ni kejap. Okay. Sekejap. Okay. Sekejap, share content. Dan partisipan. Sekejap ya, saya rasa saya kena keluar lah. Okay, boleh Puan. Okay. Sekarang saya sharing dekat kamu yang mana? Yang PDF ke tak? Yes. Okay. Now question number 1A apa? Negatif 4 tadi? Negatif 4. Okay, B? Kosong. Oh, kenapa kok negatif 4? Tadi siapa tanya? Ada yang tanya kenapa negatif 4? Betul ke? Ada yang tanya ke? Tak ada yang tanya kita move? Ada yang tanya ke? Tadi macam ada orang tanya. Kan? Macam ada tanya tadi. Okay, saya terangkan je lah. Okay, kenapa dia negatif 4? Ialah when x is 0, so now our fx like the question above yang ni. Okay, so now when our x is 0, meaning that 0 square plus 3 times 0 minus 4, so it become 4. We replace our x here. Every time nampak x, replace with 0. Okay, so now macam tu juga untuk 1. Every time nampak x, ganti dengan 1. Okay, untuk C, jawapannya apa? Apa C 6. 6 D? Dia dapat 6. 14. D 14 D 14. Okay. E? Tak, tadi Puan ada orang tanya. 11. Puan, tadi saya dengar ada orang tanya soalan. Yelah, orang tu mana Kat mana? Boleh ulang balik tak soalan?
Siapa yang bertanya? Please on your mic. Dia malu kot. Ah, kita pun tak nampak muka kan. So tak payahlah malu. Next week kamu punya quiz Quiz 1 next week after my lab session, your quiz. Okay. So now F ialah apa? Kalau tak nak tu tanya dekat chat. Chat tu saya nampak kat ni. F berapa? 5. 5 Okay, so settle question number 1. Ada soalan tak? Okay, find the domain for 2. Macam mana nak cari domain untuk yang ni? Dia tak boleh sama dengan kosong. Dia Dia tak yang boleh sama bawah dengan ni 4. kan? Betul. Ah, sama. dia tak boleh sama dengan kosong, betul. Jadinya sekarang dia bukan tak boleh sama dengan 4. Maksudnya X kuasa 2 tolak 4 tak boleh sama dengan kosong. Kosong. So sekarang X tak boleh sama dengan 4. 4. Punca kuasa, right? Sebab ada X Oh, dulu. kena pindahkan punca kuasa dia. Kuasa 2 dia. Yes, sebab kita nak X tu. So sekarang kita tak tahu bahawa yang ni nilai dia berapa. Dia tak boleh sama dengan plus negatif 2, right? So X tak boleh sama dengan 2 or X tak boleh sama dengan negatif 2. Okey, nak uji kita punya jawapan ni betul ke salah. When it is 2, 2 square minus 4 is 0, right? So kalau apa-apa nilai, kalau 3 kali, maksudnya apa-apa nilai yang dekat atas, bila bahagi dengan kosong dia undefined, right? So dia tak boleh sama dengan 2. Dan lagi satu nak uji, bila dia negatif 2, negatif 2 kuasa 2 kan 4, 4 tolak 4 kan kosong juga. So dua keadaan ni dia tak ada nilai. So the domain will be any number except 2 and negative 2. Kalau tulis macam ni saja pun saya dah terima betul. Tulis macam ni je lah. X tak boleh sama dengan 2 ataupun X tak boleh sama dengan negatif 2. Yang tengah-tengah ni O Kenapa O? Faham tak kenapa? Why we choose O not N? Mana satu? Sebab ada 2 jawapan. Betul, sebab ada dua jawapan. Dan dia mana-mana satu. Dia tak boleh jadi 2 jawapan dalam satu perkara kan. Maksudnya kalau kita guna programming pun sama kan. When it is or, whether it is this or this, right? Sama ada yang ini atau yang ini. Dia tak boleh jadi X ni ada 2 nombor. Dia kejap, dia maksudnya X tu tak boleh jadi 2 dengan negatif 2 serentak. Betul tak? So we have to choose or kat tengah-tengah ni. Boleh? Ini settle domain ni? Ada soalan? Boleh. Okay, so nombor 2B. Okay, kalau soalan macam ni macam mana? Dia kena pindahkan. 4. Maksudnya nilai dalam ni tak boleh negatif kan? Kalau dia negatif dia tak ada nilai. So kita tahu kalau dia tak boleh negatif, so kita kena cari nilai X supaya dia lebih besar sama dengan kosong. Okay, so that 4 tolak 4/3 jawapan dia. 4/3 lah. Okay, kalau kosong, so kat sini ialah negatif 3X. Okay, kat sini akan jadi lebih besar sama dengan negatif 4. So kat sini X lebih kecil sama dengan 4/3. Selesai. So the domain dia yang ini ataupun kamu boleh tulis juga domain dia sebagai negatif infinity sehingga 4/3. Kat sini square bracket, nampak ke? Kat sini open interval, sama ada yang ini ataupun yang ini. Dua-dua saya terima jawapannya. Okay, any question? So number 3, A.
A equal to negatif 4. Negatif 4. Okey, negatif 4. Negatif 4. B, Negatif 5. negatif 5. C, 5. 5 ke? Negatif 5. Negatif. Negatif 5. D, D apa? Negatif 25. Negatif 25. Semua sama ya? Ada soalan kalau lain beritahu. Apa saya tak dapat yang C? Saya dapat negatif 9 C. Saya dapat negatif 7. Oh ya ke? Siapa yang kata negatif 5 tadi tu? Saya pun, saya tak ada skema yang betul ni sebenarnya. Okey, kita buat sama-sama lah kalau tak sama Okay, so now number C negative 1. Jadi kat situ negatif 3, dia sepatutnya sama dengan B lah jawapan dia. Negatif 1 kuasa 2, betul? Tambah, tak boleh sama dengan C, tak boleh. Sebab kat sini ada 2 kali negatif 1, tolak 4. So sekarang sini akan jadi negatif 3. Sini 1 kuasa 2 kan 1 tambah tolak 2 kali 2 tolak 4. So ialah negatif 9. Betul? So jawapan dia negatif 9. Betul. Boleh? So nombor 4. Jawapan dia? Negatif 1/4. 1/4 lagi. Kalau 1 maksudnya negatif kosong Kosong. Kalau C pun kosong kan? Kosong. D 8/7. 8 7. 7. Okay. So now sketch the function. Okay, how to sketch this? Kalau kita tak tahu, kita tak ingat macam mana konsep yang stretching, shrinking yang macam mengembang ke, menguncup ke, naik atas ke, turun bawah. Back to the concept of graph which is cari X, lepas tu plotkan apa nilai Fx dia. Okay, lepas dapat nilai contohnya kat sini negatif 5. Kat sini berapa? Okay, that's the basic concept. Kalau memang dah tahu, kita boleh teruskan. Maksudnya graf ni memang soalan dia memang kena lukis lah. Maksudnya memang tahulah nak lukis graf. Okay, so now here tak boleh tinggalkan lah sayang. Sebabnya kalau kita tak hafal pun kita still boleh lukis juga dengan buat manual. Maksudnya back to the basic of graph which is draw a table first. Okay, now for question number 1. Ni maksudnya kalau dia setengah X, dia linear ke apa? Graf apa ni? Dia graf linear kan sebab X kuasa 1. When it is graph linear, macam tu je lah. Maksudnya dia lalu dekat bila X kosong, Y kosong, bila X 1, Y sama dengan berapa? Sama juga dengan setengah kan, macam tu 0.5. Okay, kalau dah ada macam ni, kat sini, kalau kita nak sketch maksudnya adalah kat sini 1, contohnya kat sini 1, ini ialah F X. Kalau kita buat graf adalah dia punya faksi kan, yang ni ialah X. Okay, so setelah yang ni. Okay, kalau dia 2X kuasa 2, bermaksud dia ialah graf kuadratik. Kuadratik selalunya macam ni kan, tapi sebabkan 2 kali 2 kat depan dia mengucup. Macam tu. Sentuh satu titik pun. Sentuh satu titik yang ni bila X kosong, Y kosong kan? Betul tak? Ada soalan tak? Boleh? Okay, graf. Kalau tak tahu sangat kan, yang ni carilah bila X kita negatif 10, Y kita X sama juga dengan 5, negatif 5, lepas tu kosong, lepas tu 5 dengan 10. Dapat 5 titik ni pun dah cukup. Dah cukup, lepas tu plotkan. Dapat nilai kat bawah ni berapa. Okay, lepas tu
plotkan. Okay, dah selesai dah dapat dah. So markah penuh dah kat situ. Maksudnya asalkan dah dapat bentuk je, saya dah kasih markah penuh. Okay, so C kalau dia negatif kat situ. Kalau dia negatif bermaksud dia ialah just now dia dekat atas kan kat sini. So bila dia negatif dia kat bawah pula. Okay. Bila dia X kuasa 2X kuasa 3 dia macam ni. Kalau kuasa 3 ni graf kubik kan macam tu kan? Okay. Any question? Okay, now cari yang tadi tu 6 Okay, so soalan nombor 6. Kalau dia negatif 1. Okay, kalau soalan macam ni kan. First is, this is also a function. But this is what we call a piecewise function. Kenapa piecewise? Maksudnya dia cebis demi cebis. Maksudnya kat sini cube, x cube. Lepas tu dekat sini, maksudnya kalau kita lukis graf ni, maksudnya yang lebih kecil daripada kosong kita kena consider ni. Maksudnya titik yang lebih kecil daripada kosong kita kena lukis dia. Maksudnya ikut graf x kuasa 3 which is yang macam ni. Kalau dia x, 3x campur 2 yang lebih besar daripada kosong, dia akan dapat graf yang garis lurus. Macam tu. Maksudnya dia cebis demi cebis. Cebis yang pertama, yang dekat sini, yang sebelum kosong. Cebis yang kedua yang selepas kosong ni, iaitu garis lurus ke atas ni. Okay. So kalau kat sini, kita punya domain apa? Kalau tengok equation, kalau tengok function ni. Domain dia apa? Siapa tahu? Kamu kena clear konsep of domain. Memang ada soalan. Domain dia, nampak tak kat sini lebih kecil daripada kosong. Maksudnya semua nombor yang lebih kecil daripada kosong dan lebih besar daripada kosong. Meaning that the domain for this function is equal to from negative infinity sampai infinity. Faham? Kalau soalan macam ni, yang ni. Soalan nombor 1 tadi lupa pula nak tanya. Kalau soalan nombor 1 macam ni, what is the domain for this function? Apa domain dia? Siapa tahu? Dia negatif 5 sampai 5. Betul, negatif 5 sampai 5. Tapi ada orang mungkin dia keliru. Dia kata x kuasa 2 ni sentiasa boleh plotkan, betul tak macam ni? Sentiasa boleh plot daripada negatif infinity. Dia kata ini ialah negatif infinity sehingga infinity. Tetapi yang ini salah. Kenapa? Sebab dia function ni dia bagi tahu bahawa x dia consider yang ini je. So when it's consider this interval only, so for this type of question the domain will be negative 5 until 5 only. Faham? Okay. Just now yang soalan yang ni ya. Okay, so kalau dia f negatif 1, kalau f negatif 1 meaning that we are referring to this piece yang cebisan yang atas ni. Kenapa? Sebab dia lebih kecil daripada kosong. Maksudnya negatif 1 ni bila dia x negatif 1, x kuasa 3 ialah negatif 1. Jawapan dia. Dia tak mungkin yang bawah sebab yang bawah ni untuk nilai x yang lebih besar sama dengan kosong. Boleh faham? Boleh. Maksudnya negatif 1 kan ni, x kita ialah negatif 1. So bila x negatif 1, kita tahu negatif 1 terletak pada nilai pada x yang lebih kecil pada kosong, betul? So we are referring to repeat yang ni. Kita tak boleh tengok bawah ni. Yang bawah ni untuk x lebih besar sama dengan kosong. Faham? So sebab itulah negatif 1 kuasa 3 ialah negatif 1. Okay. So when it is 0, here we are referring to this. Sebab kosong ialah pada cebis yang bawah. Lebih besar sama dengan kosong. Atas tak ada sama dengan kosong, betul? Betul. Okay, so Betul. sekarang yang ni nilai dia berapa?
2. 2. Okey, yang ni? Yang ketiga bila dia 1? 5. Guna yang atas. Yang bawah, yang atas lebih kecil pada kosong. Atas. Bawah. Bawah. Silap. Okay. Now D, kalau D, 2 maksudnya guna yang bawah. Yang bawah juga kan? Guna bawah. Berapa? 8? 8. Okay, 2 kali 3 campur 2 kan? 6 campur 2, 8, betul? Okay, so now how to sketch this? Macam mana nak sketch ni? Nak suruh. Okay, macam ni kita nak sketch ni? Ni. Maksudnya yang ni ialah nilai fx kita ialah akan jadi nilai positif je, modulus kan? Fungsi modulus akan jadikan positif kepada negatif nilai tu kepada positif kan? Okay, so now yang ni akan jadi macam mana? Untuk graf ni dia akan jadi, okay, yang sebelah sini tak ada masalah, dia still sama juga. Sebab dia dulu positif kan, tetapi yang di sebelah sini kita tahu nilai y dia akan dapat nilai yang positif, meaning that when x is equal to -1, nilai dia akan dapat nilai titik yang baru kat sini. Okay, when x is equal to -2, nilai x dia ialah -1, macam dia terpantul dekat paksi x kat situ. Macam ni. Ini nilai dia. Okay, untuk yang bawah pula, yang ni, okay, nilai dia ialah kita tahu bahawa nilai x yang dia masukkan tu akan jadi positif. When x yang dia masukkan positif, okay, so dia akan terpantul dekat sebelah sini. X1, y -1, x2, y -1. So dia akan jadi macam ni. Okay, dan graf yang atas ni still sama juga, which is ada merah. Maksudnya dia akan jadi dua bentuk macam tu lah. Satu yang refer yang merah ni refer dekat graf merah. Okay, yang biru akan refer dekat graf biru. Satu terpantul dekat paksi X, satu lagi terpantul dekat paksi Y. Okay. Clear? So this is the question 8 lah, macam mana? Kita nak jawab. Macam mana? Nilai dia berapa, range dia? Siapa dapat? Kalau macam ni kan, range dia macam ni. Okay, dari satu titik ke satu titik. Macam tu. So nilai dia berapa tadi? Berapa dapat? Nilai dia berapa? Dia akan dapat macam ni. When x1, y sama dengan berapa? 1 tolak 3, -2 lagi. -1. Kosong. Negatif. Positif 1. Positif 1. Okay, yang ini kita guna curly bracket. Kenapa kita guna curly bracket? Kita tak guna macam ni. Ataupun yang macam ni. Sebab ada dalam set Betul. Sebab kita nak kata dia ialah -2 sahaja, -1 sahaja. Dia tak ada nilai di antara dua ni. Di antara dua ni kita tak consider. Kalau yang sebelum ni kita buat yang macam tadi kan, kita buat dia punya range tu macam tadi kan kita buat yang domain tu -5, 5 sebab kita ketahui bahawa x tu di antara -5, -4, -3, -2.999 semua ada. Point form pun semua ada. Semuanya in that particular interval. Okay, sebab tu. Boleh? So number 9. Macam mana kita nak sketch ni? Okay, dia ialah x kuasa 2. Bila dia ialah x kuasa 2, kita tahu x kuasa 2 kuadratik kan? Bila dia tolak 1, meaning that it will going down by 1 unit, right? So dia going down dekat -1. Tetapi kat sini kamu kena ingat, dia x dia -3 sampai 2 je. So kena consider. Sini -3 sampai 2 saja. So kamu punya graf ni dia macam tu.
Dia tak boleh naik sampai atas sebab kita punya domain dekat sini consider yang ni je. Faham? Kena tengok dia consider dekat X apa. Kalau dia tak bagi tahu bermakna kamu boleh lukis sepanjang-panjang mana pun. Okay, now find its range. What will be this range? Berapa range dia? Yang paling kecil berapa? 5. Paling kecil 5 okey. Range kita refer kat Y axis Siapa dapat range dia? Tak dapat okey. Range kita tengok kat Y axis. Kat sini Y axis ni. Kalau Y axis kamu tahu kat sini yang paling kecil okey Y axis kat sini kan Y axis. Kat sini kita tahu yang paling kecil dia -1. Okey. Nilai yang paling besar kat sini dah tentulah nilai dia kecil kan. So kita refer yang kat sini lah yang paling besar ialah yang ni. Yang ni berapa ni? Ini titik kat sini berapa? So kalau dia -3 kuasa 2 tolak 1 akan jadi berapa? 9 kan? Dia akan jadi 8 lah. So yang paling besar dia 8. So dia punya range ialah -1 sampai 8. Yang ni betul. Tapi ada orang confuse. Kejap ya. Ada orang call. Kejap Hello. Hello. Okay. So sekarang yang ni kan, yang ni betul. Tapi kan ada student dia confused. Dia kata yang paling besar dia akan jadi, yang paling besar dia 8 kan kat sini. Yang paling kecil dia ialah titik yang ni. Yang dia kata yang ni. Sebab 2 kuasa 2 tolak 1 ialah 3 kan. Dia buat macam ni. 3 dengan 8. Okay. Ini range dia. Yang ni salah Kenapa? Sebab range we are referring to the Y axis. Y axis yang cover semua kat Y axis ni ialah from -1 until 8. So this will be the correct answer. Okay. Boleh? So question Boleh. 10. 10 ni macam tadi jugalah. Berapa? F1 sama dengan berapa? -2 F2 berapa? 4 tolak 6 kan? -2 juga kan? Ni berapa? -1 1 tambah 3 4. Betul? Okay, for 11. So yang ni kalau soalan macam ni pun sama, dia tanya pasal domain. So meaning that bila ada soalan macam ni, yang bawah ni X tolak 1, X tolak 3 tak boleh sama dengan kosong. So kita tahu dekat situ X tak boleh sama kosong bila kat sini X tak boleh sama dengan 1 dan or X tak boleh sama dengan 3. So kalau ni macam ni lah. Bila kita masukkan 1 kat sini, pembawah dia akan dapat kosong. Pembawah ni semua akan dapat kosong. So it undefined kat sini. Dia tak tertakrif. Kalau dia 3 pun sama. Bila tetap 3 pun dia akan dapat kosong. So dia undefined. So this is the final answer for the domain. So this function will be defined when X tak sama dengan 1 dan or X tak sama dengan 3. Okay. So for question number 12. Bila masa yang ni negatif? Fungsi ni negatif bila X tolak 5 dengan X tolak 7 lebih kecil daripada kosong kan?
Okey, bila masa dia lebih kecil daripada kosong ialah bila kita tahu dia something on X sama dengan 5 dengan 7. Tapi kita nak tahu sama ada dia lebih besar daripada 7 atau lebih kecil daripada 5 atau di antara kedua-duanya bila dia negatif. So kita boleh uji. Bila dia lebih kecil daripada 5 yang sebelah sini, maksudnya kalau kita letak 4. 4 tolak 5 ialah negative number, right? When 4 tolak 7 pun negative number. Negatif kali negatif kan positif. So lebih kecil pada 5 dia akan dapat positif. So dia tak akan negatif. So sekarang bila dia lebih besar daripada 7. Bila dia lebih besar daripada 7 contohnya 8 kan? 8 tolak 5 akan dapat nombor positif dan 8 tolak 7 pun positif. So lebih besar daripada 7 tak boleh. So kalau kita letak 6 dekat sini, 6 tolak 5 akan dapat negative number ke positive number? 6. Kalau 6, kita akan dapat sebelah sini positif, dekat sini negatif. Tambah tolak kan? So it's in between. Sebab kalau 5.5 pun dia di antara pun nilai X dia akan dapat negative number juga. So we can conclude that it negative when X in between is greater than 5 and less than 7. Okey, jadi soalan yang atas ni jawapannya ialah yang ini. Soalan. Okey, so for what value of X that the function define? Okey, so Gx ni macam mana? Macam nak jawab soalan ni? So kita tahu fungsi yang atas ni fungsi yang sama kan? Bila dia negatif, bila dia dalam selang ni. So kita boleh conclude that is defined when X is greater than 7 or X is less than 5. So it's defined here. Sebab dia positif dekat situ. Soalan. Question number 13. Ada soalan tanya sebab kita dalam distance learning ni. Bila kita dalam distance learning, saya tak nak tahu nanti lepas quiz sebenarnya bab ni saya tak tahu apa pun. Yang tu saya tak nak dengar. So, take this opportunity to ask. Okay, for this, we know that X square macam ni kan? Anggapkan yang ni, dia contoh dekat X kosong, Y kosong. Okay, bila dia tolak dua, yang ni yang dia akan, kalau dia negatif dia akan beranjak ke depan ya? Macam tu. Beranjak-beranjak tu. Oh, okey. Tapi kalau kita tak faham, kan, kita tak hafal kan benda tu, kita still boleh draw juga tapi kita Draw table kan? Draw table, still can write this apa maksudnya kita boleh dapat dia punya graph. Okay, meaning that yang ni kan dia punya asal kan. Okay, bila yang macam ni maksudnya dia turun sebanyak 2. Maksudnya kat bawah ni ialah negatif 2. Boleh? Boleh. Okay, so yang tu yang A. Kalau B, dia X tolak 2 kuasa 2. Bila dia kuasa 2 bermaksud dekat sini. Kalau yang ni dia dalam ni. Kan tadi bentuk asal dia ialah X kuasa 2 kan yang dekat atas ni betul. Okay, bila dia di dalam yang ni bermaksud dia bergerak dekat X tu. Maksudnya it move, kalau dia negatif 2 maksudnya it move to the right sebanyak 2. Maksudnya kat sini graf yang asal yang kuasa 2 tadi. Subhanallah. Okay, so sekarang graf yang asal kuasa 2 tadi akan bergerak sebanyak 2 ke kanan. Bila tolak dia akan ke kanan. Bila tambah dia akan ke kiri terhadap paksi X. Okay, so sekarang untuk C ni just now kita tahu kan tolak 2 tadi yang dekat atas kan, yang saya lukis yang 2 yang ni kan kat atas betul. Okay, so sekarang untuk yang tolak ni dekat luar ni bermaksud kan dia ialah pergi kat negative side macam ni. So graf ni ialah yang ini. Yang asal tadi yang atas kan. Okay, dia yang bawah ni pula. Dia terpantul terhadap paksi X tu. Negatif kat situ. Okay,
So untuk D, yang D tu, D, tadi kan X tambah 2, tolak 2 kuasa 2 dekat sini kan? Dia dekat sini, X tambah 2 kuasa 2 kat situ. So sekarang kita tahu dia tambah 1 dekat luar, bermaksud dia akan naik sebanyak 1 sebab dekat Y. Naik sebanyak 1. Okey, kat sini lah 1. Anggapkan yang ni 1 lah ya, dekat sini nilai dia 1. So nilai dia yang baru dia akan naik ke atas. Yang ni, graf dia yang baru. Okey, ni D. Untuk E, X tolak 2 kuasa 2, graf yang tu juga kita refer, iaitu yang ni juga, tadi yang dia pergi dekat 2 yang kat sini. Okey, yang ni kan. Bila dia kali dengan 2, kita tahu bahawa bila dia kali dengan 2, 2 kan besar kan, maksud dia akan menguncuk. Maksudnya graf ni macam ni, dia akan nampak kalau dia menguncuk macam tu. So graf dia akan jadi yang warna biru ni. Boleh? Ni E. Kalau F pula, dah tak ada. Okey, selesai yang ni. Okey, kalau yang ni macam mana? X, F tambah G. Jawapan dia apa? F kita tu ialah X campur 2. X campur 2 punca kuasa campur G ialah X tolak 3 punca kuasa. Okey. Perlu kita simplify lagi tak? Boleh simplify lagi tak? Tak. Dah tak boleh. Bentuknya macam ni je. Okay, so now the domain. Domain dia pula. Domain dia macam mana? Kita tahu domain yang bawah ni, domain dia X campur 2 bermaksud X mesti sentiasa lebih besar sama dengan Negatif 2. Okay. Kalau yang ini sama dengan? Lebih besar sama dengan 3. Betul? So sekarang domain yang ni. Kalau domain kita pakai negatif 2 dekat sini, dia tak boleh diterima, betul? Sebab kalau negatif 2, X dia negatif 2 tolak 3 kan negatif 5. So punca kuasa negatif 5 kan undefined, right? So dia punya domain akan jadi, kita akan refer yang ni. Maksudnya domain dia akan jadi X lebih besar sama dengan 3. Faham tak? Untuk kedua-dua ni domain dia ialah X lebih besar sama juga dengan 3. Sebab yang ni je nilai dua-dua ni ada hasil. Dia bukan undefined. Same goes to B. B pun sama juga. B kalau macam ni dia akan jadi apa? Dia akan jadi punca kuasa X campur 2 tolak punca kuasa X tolak 3. Okey. So sekarang domain dia pun samalah juga. Domain dia pun sama. Yang kat atas ni sama Okey. Kalau dia darab pula. Dia darab macam mana? Dia jadi apa kalau darab? Darab dia ialah ni. Dia akan jadi punca kuasa X campur 2 darab punca kuasa punca kuasa X tolak 3. Okey, yang ni dia ada rule dia. Kalau kita tengok rule of mathematics, when we have punca kuasa A darab dengan punca kuasa B, we will get punca kuasa AB. Sama juga kalau kita nak tahu benda ni kan, kalau kita terlupa kita boleh buat punca kuasa 1 darab dengan punca kuasa 2, kita boleh jadikan dia punca kuasa 2. Dia darab kan? Okey, dia akan jadi apa? Dia akan jadi yang sepanjang-panjang ni lah. Punca kuasa X campur 2 X tolak 3. Okey, so untuk yang ni kalau dia tanya domain dia, kamu kena carilah domain dia. Domain dia ialah apa? X tolak, maksudnya punca kuasa ni
mesti dia ada dalam range berapa. Cari dia punya domain. Domain dia ialah apa? Antara 2 dengan 3 tu. Dia dekat tengah ke kat atas ke macam mana? Cuba cari. Domain dia apa ni? 2 dengan negatif 2 dengan 3. Maksudnya negatif 2 dengan 3. Betul. X tu kan ada 2 nilai kan? 2 dengan 3. So we want to know, we have to consider kalau negatif 2 paling kecil dia negatif 3 kan? Negatif 3 campur 2 kan dapat negatif number. So kalau sebelah sini negatif, kalau kita consider negatif 3 kan sekarang. Negatif 3 kalau yang sebelah sini, yang persamaan yang depan ni, kalau negatif 3 campur 2 negatif 1 right? Negatif. Kalau negatif 3 tolak negatif 3 juga, dia akan dapat negatif juga. So sekarang dia dapat positif. So yang ini boleh diterima. Maksudnya bila dia kecil pada negatif 2, kita boleh terima. So kalau dia lebih besar daripada 3, contohnya 4. 4 campur 2 akan dapat positif number. Kalau 4 4 pula sekarang. 4 campur 2 positif number. 4 tolak 3 pun positif number. So something, okay, yang lebih besar daripada 3 pun kita boleh terima. Tetapi kalau yang di tengah-tengah, kalau yang di tengah-tengah boleh consider kosong. Cuba kamu consider kosong yang di tengah-tengah. Faham ya apa yang saya buat ni? Kalau saya buat kosong, kalau kosong dekat sini akan dapat positif number. Kosong akan masukkan kat sini akan dapat negatif number, right? So di tengah-tengah akan dapat negatif number. So kita tak boleh terima sebab punca kuasa kena positif number. So yang ini kita boleh conclude the domain is X is less than negative 2 or X is greater than 3. Okay, this is the domain for this equation. Boleh? Now, we move to the question D. D kalau punca kuasa macam tu, kita ada punca kuasa X campur 2 bahagi dengan punca kuasa X tolak 3, dia akan dapat apa? Dia akan dapat punca kuasa X campur 2 bahagi dengan X tolak 3. Serupa juga kalau kita ada punca kuasa A bahagi punca kuasa B, dia akan dapat A per B punca kuasa semua. Okey, faham? Yang ini carilah domain untuk dia, yang bawahnya tak boleh sama dengan kosong dan dia tak boleh negatif. Okey, bila dia tak boleh negatif maksudnya bawah ni tak boleh sama dengan kosong bila dia 3, right? So bila dia 3 kosong, dia akan jadi kosong. So kita tahu dia 3, dia akan jadi kosong. So kita kena ambil nilai yang lebih besar, X lebih besar daripada 3. Macam tu. X lebih besar pada 3. So this is the domain for this. Okay. So now number 2. Boleh? Number 2, question number 2A. Nilai dia berapa? Siapa dah buat? Ni tahu nak cari? Composite function. Nilai dia berapa? Tak ada orang buat. So kita move to question number 3. So yang ni pun composite function. Please do this. Sebab kamu, kalau kamu tak buat, saya tak tahu kamu faham ke, kamu tak faham ke, memang tak nak buat ke. So number 3 pun tak ada orang buat Jawapan 29 29 yang mana? Kejap Nombor Puan. 3A. Nombor 3A. Nombor 3A. Baik 2A. Tidak. 2A. Okey, 2A berapa? 2 plus 29. Okey, semua orang dapat 29 Saya memang saya tak buat benda ni. So saya nak tahu kamu punya jawapan je. Okey, so B. Memang semua dapat 29
Nak tahu cek balik lah. Masukkan 1. 1 masuk sini dia dapat 4. So F composite G ialah 2 kali 4 kuasa 3 tolak 3. 4 kuasa 3 ialah 4 kali 4, 16. 16 kali 4 kali pula dengan 2 tolak 3. 16 kali 4 dapat 2 kuasa 2 lah. Kuasa 3 pula. Kuasa 2. 4 kali 4, 16. 16 kali 2, 32 kan. 32 tolak 3 ialah 29. Betul? Okay, so B. G composite F. Okay, saya selesaikan G composite F. So then F composite F pun sama juga. Maksudnya dalam F tu sila masukkan nilai F juga. Lepas tu selesaikan. F composite F sama dengan F kuasa 2. Kalau diminta F kuasa 2 bermaksud dia nak suruh cari yang ni lah F composite F ni. Macam tu juga G composite G. Okay, now when we find the composite function and determine its domain. Okay, ni pun sama juga. Maksudnya kalau kat sini dia sama juga dengan F, dalam dia ada G X. Okay, so kalau kat sini dalam dia ada Gx. So sekarang dia akan jadi punca kuasa X kuasa 3 tolak 1. So dalam ni tak boleh negative number. So sekarang kita akan dapat X tak boleh sama, maksudnya X kuasa 3 tolak 1 lebih besar sama dengan kosong. X sentiasa lebih besar sama dengan 1. Okey, yang tu. Macam tu juga GF, cari GF. Kalau tak buat lagi sila cari. F composite F pun sila cari macam mana nak dapat. Ini. G composite G juga. Buat exercise untuk yang ni. Okay, so sama juga. Ini ialah composite function. Okay, kalau yang ini F dalam dia ada G, dalam G pula ada H. Bermaksud dekat sini F dalam dia ada G, H gantikan H, H kuasa 2, X kuasa 2. Okay, lepas tu masukkan pula dia G dalam X kuasa 2. G ialah X tolak 1 bermaksud F X kuasa 2 tolak 1. Okey, lepas tu masukkan dia. Semua ni dalam F. Maksudnya dia akan dapat 2 X kuasa 2 tolak 1. Selesai. Yang ni pula ialah F composite F. Sebab F kuasa 2 kan? Composite G, selesaikan. Yang ini G composite H, composite H, selesaikan yang ini. Tapi dalam bentuk yang ni lah. So dalam H ada H dan dua-dua tu dalam G. Okay, so serupa juga yang ni. Every time you nampak X, bila gantikan dengan X tambah 1. Macam tu juga yang ini. Nanti jawapan akhir dah tak ada bentuk X dah. Ada A je ganti dia. A tolak 1. Okay. So untuk number 5. Okay, number 5 siapa dah buat? Ini dapat berapa? Ini boleh jadi apa-apa pun jawapan kamu. Maksudnya kalau kamu kata G tu ialah X kuasa 2 tambah 1. F akan jadi X kuasa 50. Sebab bila masukkan ni dia akan dapat ni juga. Ataupun ada orang dia kata G dia ialah X kuasa 2. So sekarang F akan jadi yang ni. X tambah 1 kuasa 50. Ni pun boleh jadi juga. Ni betul, yang ini pun betul. Ada lagi satu, ada orang dia buat G sama juga dengan X
sama juga dengan X kuasa 2 tambah 1 kuasa 50. Okey. Maksudnya kita nak jadi cari apa G dengan G dengan F yang sesuai untuk jadi jawapan akhir yang ni. Okey, untuk nombor 6 pun sama juga macam tu. Okey, nombor 7. Yang ni macam mana nak jawab? Macam ni kita tak tahu jawapan A tu kat mana. Maksudnya dia kata F composite G, dia cross at Y axis dia 23. Maksudnya Y axis dia akan cross dekat persilangan Y sebanyak 23. Bila persilangan Y sebanyak 23, X kamu ialah kosong. Dia bersilang terhadap Y sebanyak 23. So sekarang F composite G ialah apa? Selesaikanlah yang ni. F composite G, dalam F ada G iaitu F ada G. Okey, 2. Dalam dia ada 3 X campur A. Kuasa 2 tambah 5. Okey, sama dengan 23. Selesaikan equation ni. So kita tahu X kita kosong. So bila X kita kosong, dia akan jadi 2. 3 kali kosong akan dapat kosong lah kan. Tambah A, maksudnya yang tinggal ialah yang dalam ni ialah A sahaja. Kuasa 2 tambah 5 sama juga dengan 23. 23. Okey. So selesaikan benda ni akan dapat satu nilai A. A sama juga dengan berapa. So that's the value of A yang kamu cari. So selesaikan. Macam ni tahu tak macam mana nak dapat GX? Dia bagi F, lepas tu F composite nak cari GX. Siapa tahu dapat jawapan dia berapa? F composite GX sama juga dengan 2X tambah 1. So sekarang kita tahu bahawa our F ialah yang ni kan. Ini sama juga dengan F. Dalam F ada 2 kali dengan GX tolak 3 sama juga dengan 2X tambah 1. So sekarang dia akan jadi apa? Tinggalkan GX 1 saja di sini dan semua pindahkan sebelah kanan, dia akan dapat X campur 2 untuk nombor 8. Okey, nombor 9 pula macam mana? Nombor 9 kita ada G, dalam dia ada Fx sama juga dengan 3 campur 2x pula x kuasa 2. So now we want to find gx. Okay, what is the value of gx? Tapi kita tahu value of fx ni. Jadi g dalam dia ada x tolak 1 sama juga dengan, okay, yang ni bila dia sama 2x tolak x kuasa 2. Okay, untuk yang ni, okay, so now X tolak 1 ni kita gantikan dia sebagai U. U sama juga dengan X tolak 1. So that yang ni akan jadi GU.
bila GU, equation kita ada U, dalam ni dah tak boleh ada X, mesti ada dalam sebutan U. Jadi X sama juga dengan U tambah 1. Okey, jadi kat sini 3 campur 2 kali U campur 1 tolak U campur 1 kuasa 2. Okay, when you solve this equation, you get GU sama juga dengan 4 tolak U kuasa 2. So, bila dia dapat dalam bentuk macam ni, we can conclude that our GX is equal to 4 minus U, 4 minus X kuasa 2. Okay, so kalau yang soalan yang seterusnya yang ni pun sama juga macam tadi, cari GX. Okay, 11 ni kita tak boleh jawab lagi. Kenapa? Sebab dekat sini ada logarithmic function. Logarithmic function we'll discuss on the lecture this coming Thursday. Okay, now how can we test the function is one-to-one? Macam mana nak test function tu one-to-one? Kalau yang ni, graph dia macam ni kan? Okay, bila dia one-to-one bermaksud dia akan plot. Maksudnya dia akan intersection with this graph sebanyak 2 kali. So, it is not one-to-one. But here, when the graph is like this, when we want to determine, okay, we draw one horizontal line. So, mana-mana lah, tak kisah mana-mana. Dia plot sekali saja. So, this is one-to-one function. Okay, this is example 5. Okay, yang ni sketch the graph, find the domain. Yang ni akan dapat graph garis lurus. So, domain dengan range dia dah boleh carilah kat situ macam kita cari domain dengan range. Tetapi untuk yang ini dia punya F inverse. Okay, yang ni kita tak jawab lagi soalan inverse kan. Okay, kalau F inverse dekat sini, Y dia tadi ialah sama dengan berapa? 2X campur 3. So, sekarang kita nak jadikan X sebagai perkara rumus. 2X sama juga dengan, okay, yang ni 2X sama juga dengan Y minus 3. So, X sama juga dengan Y minus 3 divided by 2. So, F inverse sama juga dengan X tolak 3 bahagi 2. Selesai. Okay, ini jawapannya. Okay, kalau graf macam tadi juga, kalau kita dah boleh lukis yang atas tu tadi, graf dia kita boleh pantulkan terhadap XY ataupun kamu lukis dia punya apa? Dia punya table untuk dapatkan F inverse ni. Nak cari graf macam mana? Daripada graf tu boleh dapat domain dengan range dia. Okay, so same goes to this. So kalau yang ni nak cari inverse macam mana? Kalau fungsi macam ni. So kita ada Y sama juga dengan 2X tambah 1. Ni X kan? Bahagi dengan X tolak 1 sama juga. Okay, nak pindahkan X sebelah kanan je kan? So yang ni kita kena darabkan Y. X tolak 1 sama juga dengan 2X tambah 1. So yang ni kita kena kembangkan dia akan dapat Y. X minus Y sama juga dengan 2X tambah 1. Dan yang ini kumpulkan semua yang ada X di sebelah kiri je tu. Jadi YX tolak 2X sama juga dengan Y tambah 1. Okay, ini akan dapat X, dalam dia akan dapat Y tolak 2 sama juga dengan Y tambah 1. So yang ini akan dapat X sama dengan Y tambah 1 bahagi dengan Y tolak 2. So yang ini jawapan dia F inverse ialah Y. Kalau dah F inverse sudah tak ada Y lah. So dia ialah X tambah 1 divided by X tolak 2.
Okey, ni GX pun cari dia punya inverse untuk yang ni. Macam mana cari inverse? Yang ni mudah lah. Itu juga dengan yang lain ni. Dah mudah sikit. Okey. So, inverse ni pun sama je yang lain ni. So, selesai. Cari inverse tu. Belajar cari inverse. Okay. So, any question regarding this topic, nanti saya letak forum dekat dalam yang ni lah, dekat lab session ni. Kalau ada soalan, please snap your question then put inside the forum there. Dan kita discuss kat situ lah. Sebab kamu tak buat lagi, kalau tak buat memang kita tak tahulah kamu boleh buat ke tidak. Saya nak bagi jawapan akhir, memang saya tak bagi jawapan akhir. Okay, itu saja untuk hari ni. Any question? Tekan ni No, tak? Doctor, next class Next we are learning next class will be our lecture. Saya record lah macam biasa. macam biasa. Oh, okay. So the following week kita punya lab, kita akan buat lab dulu. Lepas lab tu saya akan bagi masa untuk jawab quiz next week. Quiz cover on topic sampai hari ni. Maksudnya daripada number yang hari tu kita belajar tu sampai hari ni. Iaitu function yang sampai hari ni je lah. Tak adalah masuk logaritmik, exponential yang kita akan belajar hari Khamis ni tak masuk. Sampai yang hari ni punya tutorial je. Okay, clear? Yang ni jawab time dalam lab session lah. Lepas lab session tu saya akan buka dalam 20 minit untuk kamu jawab. Lepas tu saya tutup dah quiz tu. Okay. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih, Doktor. Sama.